kawan-kawan kita yang lain. Alhamdulillah, Ustazah mengalu-alukan ada 28 orang murid. Ustazah yakin nanti ada ramai lagi yang akan join ya. Okay, insyaAllah sama-sama kita ikut Ustazah baca doa. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali waktu pagi supaya kita dapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Okey, selamat datang Fitri Adin. Okey, alhamdulillah. Selamat datang semua. Ada Dina ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, sebelum Ustazah mulakan, untuk kita tidak supaya anda semua dapat mendengar suara Ustazah dengan jelas, jadi anda boleh tutup dulu anda punya sound. Dekat sini ni sound ni ya. Okay, Siti Maria binti Baharudin. Wah, kita ada Cikgu Siti Maria. Dia lah tu kan. Okey, anda juga boleh bersama dengan ahli keluarga, adik-adik tingkatan 1, 2, 3 pun boleh join juga. Okey, insyaAllah kita akan mulakan kelas kita. Alhamdulillah. Apa tajuk kita pada kali ini? Okey, semua orang tengok buku teks masing-masing. Anda akan nampak Ustazah berada di sini. Okey, Ustazah duduk dalam kelas. Nanti Ustazah akan berada di tempat lain. Okey, Ustazah ada bunyi ting-ting, ada orang masuk. Aiman Zuhair, welcome. Okey, so buka buku teks anda. Para Hairul. Sejak berapa Ustazah? Sejak berapa? Okey, sebentar ya. Hadis ialah pada muka surat 61. Ya, 61. Okey, Ustazah tengok. Wani Jamaluddin. Bila bunyi ting-ting, Ustazah kena tengok balik dalam grup. Okey, semua orang tengok muka surat 61. Yang tak ada buku teks, yelah maklumlah buku teks saya tinggal kat sekolah kan. Okey, yang tak ada buku teks boleh tengok laptop Ustazah, ataupun dia bukan tak ada buku teks, dia duduk dekat tempat lain. Okey, siapa yang datang tu? Farah Hairul. Okey. Okey, insyaAllah kita akan baca muka surat 61. Okey, Muhammad Safwan. Muhammad Safwan nak cakap apa-apa ke? Okay, Muhammad Safwan. Okey. Kalau tak ada, Muhammad Safwan boleh tutup dulu mic tu. Nanti sekiranya anda ada apa-apa nak tanya, anda terus saja onkan mic dan boleh interrupt. Boleh bercakap. Don't worry. Okey. Assalamualaikum Ustazah Salina, anak saya Nur Afika. Kelas 4 sains menggunakan Google account. Okey, boleh. Sekejap ya. Okey, Ustazah kena accept. Okey. Okey, alhamdulillah. Semua orang tengok hadis tu. Okey, Ustazah akan kongsikan dengan anda. Okey. Okey, hadis tajuk kemuliaan berdikari. Okey, apa yang kita nak belajar kali ini ialah pertama, anda boleh membaca hadis. Okey. Boleh. Okey, anda boleh membaca hadis. Itu kita punya target hari ini. Jadi kita tengok hadis tu, boleh tengok dalam Ustazah punya slide. Okey ya, ikut Ustazah baca, ikut dalam rumah masing-masing lah. Tak payah open ya, tak payah open suara. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Alia Khairanis. Okey, minta maaf Ustazah kena accept dorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi. Okey, la an yahtatiba, ta nipis, ti jadi tebal. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu
min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Riwayah Al-Bukhari. Jadi murid-murid, di sini kita tak buat latihan untuk membaca. Untuk latihan membaca, murid-murid kena hantarkan voice message anda kepada guru-guru pendidikan Islam sebagai bukti anda telah membaca hadis ini. Boleh ya? Senang ke senang? Senang sahaja. Okey murid-murid, tahukah kamu, pernah tak tengok situasi macam ni? Ayah kamu kerja apa? Ayah saya tak kerja lah Ustazah. Tapi kan kadang pelajar ni ayah dia tak kerja kerajaan. Walaupun tak kerja kerajaan, kalau kerja sendiri, okay, someone is coming. Ya, Siti Sabrina. Okay, walaupun tak kerja kerajaan, walaupun kerja sendiri, itu tetap dianggap bekerja ya. Itu tetap dianggap bekerja. Okay, Ustazah mengalu-alukan kedatangan Mama Afiq. Persoalannya, kalau ayah ataupun yang menjadi ketua, yang menjadi ketua keluarga tak bekerja, apa jadi agaknya ya dengan keluarga dia? Banyak sebenarnya keadaan ini berlaku. Lah kalau ayah tu memang sakit, ada abang yang bekerja tapi ini memang tak nak bekerja, sihat walafiat. Ya, ataupun orang muda tak nak bekerja, sihat walafiat. Ya. Okey, alhamdulillah bersama kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam ya Siti Sabrina. Okey, Siti Sabrina boleh tutup dulu suara, boleh? Okey. Okey, wah comel dengan tudung putih gitu. Okey, terima kasih. Okey, tajuk hadis ni, sebelum kita bincang dengan hadis tu, anda tahu tak bahawa Rasulullah dan juga Nabi-Nabi yang lain semuanya bekerja? Tahu tak? Nabi Adam sebagai petani, Nabi Idris tukang jahit, Nabi Musa penternak kambing, Nabi Daud tukang besi, buat baju besi tu, Nabi Zakaria tukang kayu, okay? Ya, Nabi Muhammad penggembala kambing. Ya, selamat datang Mio Aziz. Okay? Semua Nabi bekerja tau. Tak ada Nabi yang duduk lepak. Okay, alhamdulillah bersama kita ada Ustazah Habibah, kita ada Ustazah Liza dan kita ada Ustazah Afidah. Terima kasih semuanya. Okey murid-murid, Nabi Adam sebagai petani, Nabi Idris tukang jahit, Nabi Musa berternak kambing. Semua Nabi bertugas. Okey, Faiz Muhammad, semua Nabi bekerja tau. Nabi tak ada duduk lepak je. Jadi maknanya kalau kita bekerja, kita ikut sunnah. Ya? Kita ikut sunnah Rasulullah. Jadi tajuk kita hari ini hadis kemuliaan berdikari muka surat 61. Ustazah akan kongsikan bahan ini dalam grup WhatsApp anda. Ustazah anda nanti akan kongsikan. Kita tengok ya. Adakah kita dapat mencapai yang pertama membaca hadis dengan betul, menyatakan maksud hadis, menjelaskan konsep berdikari dan menerangkan kelebihan berdikari dalam kehidupan. Okay, cuba tengok betul-betul dalam apa ni? Ya Allah, mentol ni. Nampak tak Ustazah kat dalam tu? Wah, ada siapa-siapa nak belajar? Okey. Okey, jom kita tengok makna dulu ya. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi, maksudnya jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakang untuk dijual. Kayu api, sekarang ni mana ada kayu api? Maksudnya kalaulah kita buat kerja mengumpul kayu api, sekarang mungkinlah kan mengumpul tin, mengumpul, bolehlah masuk dalam kategori tu. Amir Syukri, welcome Amir Syukri. Okay. So, apa kata Nabi? La ayyahtatiba ahadukum huzmatan. Tolong ingat huzmatan. Ingat apa? Huzmatan. Huzmatan ni maksudnya kayu api. Apa dia? Alif Omar, welcome Alif Omar. Kelas kita dah mula tapi don't worry, kita baru saja bermula. Hadis tentang kemuliaan berdikari. Okay, apa kata Nabi? Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan mengumpul di atas belakangnya, letak kat belakang ni, buat apa kumpul kayu api ni? Nak dijual. Khairun. Itu adalah lebih baik lahu
baginya min ayyas'ala, daripada dia meminta-minta. Ya murid-murid, maksudnya apa kata Nabi? Orang yang mengumpul kayu api, kalau dalam zaman sekarang kita tak kumpul dah kayu api kan? Adakah orang jual kayu api? Mungkin sekarang, dalam zaman sekarang kumpul tin, kumpul plastik untuk dijual. Favortal, betul ke ejaan Ustazah tu? Kurbi, welcome Kurbi. Okey, kita telah pun berada di tajuk ataupun faham maksud hadis. Okey. Apa kata Rasulullah, sesiapa yang mengumpul huzmatan, kayu api, itu adalah lebih baik daripada meminta-minta. Ayyas'al, daripada meminta-minta. Kadang-kadang ada orang beri, lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Bila kita minta-minta ni, kadang-kadang ada orang bagi, kadang-kadang ada orang tak bagi. Betul tak? Okey. Jadi ini hadisnya. Hadisnya nanti anda kena baca dalam grup anda masing-masing. Ini maksudnya. Okey. Huzmatan tadi apa? Mengumpul kayu api. Ayyas'ala, meminta-minta. Ingat dua perkataan ni sebab selepas ini anda semua akan menjawab soalan dalam Google Form. Dan sesiapa yang menjawab soalan markah lebih daripada 80% akan dapat sijil. Dan semua markah-markah ini akan dikumpul untuk memberi markah, ya Aiman Zuhair, untuk dikumpulkan untuk soal untuk exam akhir tahun tau. Jadi jangan main-main sebab ya Aiman Zuhair, mak ayah ada situ ke? Kirim salam dekat mak. Kirim salam dekat Ustazah Zalina Okey. Ya, Uman Zahir baiki slot. Baik siut. Apa tu? Minta maaf Ustazah kalau Ustazah silap tak sebut dengan betul. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu berdikari. Okey, ini maksud dan kita masuk tajuk. Berdikari. Okey. Siapa dia masuk berdikari? Berdiri atas kaki sendiri. Ya, betul. Berdikari ni short form sebenarnya. Berdiri atas kaki sendiri. Adakah orang berdiri atas kaki orang lain? Ada. Itu orang yang tak patutlah tu kan. Okey, apa maksudnya? Berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Dia usaha sendiri dan dia tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Ustazah sukalah caption ni. Okey. Okey, ini anda nampak tak gambar ni? Orang dengan bayang-bayang, betul tak? Okey. Kata-kata ni sangat-sangat bagus. Siapa boleh tolong terjemahkan? Don't depend too much on anyone in this world because even your shadow leaves you when you are in darkness. Siapa boleh tolong terjemahkan? Ada nak cuba? Aiman Zuhair. Siapa kawan kita yang terror bahasa Inggeris tu? Alamak, yang dulu 3BA tu. Jangan bergantung kepada orang lain. Aku Arif Syukri. Ya. Okay, Aiman Zuhair nak cuba ke? Ani nak cuba ke? Ataupun siapa-siapa dalam ni nak cuba ke? Okay, Ustazah tunjukkan. Don't depend too much on anyone. Jangan bergantung banyak sangat. Jangan harap tak ada orang. Yes, in this world. Because even your shadow leaves you when you are in darkness. Even? Kita hilang dalam gelap. Ya, walaupun bayang-bayang anda akan tinggalkan kamu apabila berada dalam gelap. Maksudnya apa? Wah, ayat ni sangat-sangat deep. Bayang-bayang kita pun tinggalkan kita dalam gelap. Maksudnya kalau kita dalam susah, mana sangatlah orang nak duduk dengan kita kan? Mana sangatlah orang nak bersama-sama dengan kita. So don't depend too much to anyone. Jangan bergantung dekat orang ya. Sebab manusia semuanya lemah. Yes, saya dengar macam ada orang datang. Anazat, welcome Anazat. Kita sekarang berada dalam maksud berdikari, iaitu berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Okey, cuba kita. Okey, bayang-bayang kita pun tinggalkan kita. So, jangan berdikari pula. Jangan bergantung. Okey. Siapa boleh jawab? Maksud berdikari ialah berusaha sendiri tanpa tulis dalam chat. Okey. Bergantung harap kepada orang lain. Yes, tanpa bergantung harap kepada orang lain. Wah, okey, bagus. Seterusnya, jom kita tengok pula
konsep berdikari. Yang ini Ustazah nak murid-murid faham betul-betul ya. Konsep berdikari yang pertama menggunakan potensi diri ke arah perkara bermanfaat. Apa potensi kita? Apa potensi diri kita? Kita ada tubuh badan yang sihat. Kita ada akal yang cerdas. Kita ada kemahiran. Terror laptop, terror komputer, terror macam-macam buat gadget, terror melukis. Apa agaknya kita gunakan potensi diri kita ke arah apa? Ada orang dia terror laptop tapi dia buat gambar-gambar tak elok. Ada orang dia pandai buat video tapi dia ambil video-video yang tak elok. Jadi itu sangat merugikan. So, gunakan potensi diri ke arah kebaikan. Sebab ingat murid-murid, kalau kita sharekan benda yang baik dan kemudian orang manfaatkan perkara itu, kita pun dapat pahala sama macam orang tu dapat pahala. Cuba kalau anda kongsikan perkataan yang baik dalam WhatsApp, dalam Instagram. Okey, sebentar kita tengok. Ya, Muhammad Anas. Welcome Muhammad Anas. Okey. Kalau kita, contoh ya, anda tulis perkataan yang baik dalam WhatsApp ke, Instagram ke, apa-apa ke, dan kemudian orang beramal dengan apa yang kita tulis, orang buat dengan apa yang kita tulis, orang tu dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kalau seorang, berapa pahala? Kalau ada berapa orang dalam dunia ni yang baca mesej kita yang bagus tu, katalah mesej kita yang bagus, jom solat, katalah kan, pukul 1 tengah hari je kita hantar mesej kita, jom solat. Ustazah tengok atas tu, Ustazah tengok jam. Pukul 1 tengah hari kita pun hantar dekat kawan-kawan kita, jom solat. Kemudian bila kita hantar mesej tu menyebabkan kawan kata, aku belum solat lagi lah, ada kawan solat. Kawan yang solat tu dapat pahala dia, kita pun dapat juga tanpa mengurangi pahala dia. Bayangkan kalau seluruh dunia ni buat baik disebabkan kita, ya Allah, berganda-ganda lah pahala yang kita dapatkan. Okey. Yang pertama. Apa dia konsep yang pertama? Menggunakan potensi diri ke arah perkara yang bermanfaat. Okey, bagus. Seterusnya, kita tengok pula, sajalah nak tunjukkan animasinya. Membebaskan diri daripada bergantung kepada orang lain. Jangan terikat dengan orang, ya. Kena jadi berani. Ya, kena jadi pemimpin, jangan jadi pak turut. Kenapa tak pergi sekolah hari ni? Saya tak pergi sekolah sebab semua kawan saya tak pergi. Itu bukan orang yang membebaskan diri daripada orang lain. Dia buat untuk diri dia sendiri. Dia buat kerana diri dia nak buat, bukan kerana terpengaruh, bukan kerana orang lain. Okey? Ini adalah konsep berdikari yang kita kena pegang, iaitu dia tidak menunggu untuk disuruh. Dia membebaskan dirinya dari bergantung kepada orang lain. Siapa yang suruh ni murid-murid? Nabi yang suruh. Okey. I can't do it. Potong T tu jadi I can do it. Ya, yakin boleh. Ini adalah konsep berdikari yang ketiga. Apa dia? Meyakini kemampuan diri dalam menjalankan tugas. Jangan cakap, ala ustazah saya tak pandai lah, bagilah dia. Ala ustazah saya tak boleh lah, bagilah dia. No. Orang yang mengamalkan hadis ini, dia akan rasa yakin diri dan dia boleh buat. Hello, memang kita semua boleh buat. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita tangan, anggota semua ni untuk kita yakin dengan kemampuan yang kita ada. Okey? Jangan, dan kita kena kuatkan semangat supaya kita dapat berdikari dan kita akan sentiasa berusaha hingga jaya. Dia tak cepat putus asa. Okey, ya. Itu konsep berdikari yang ketiga, meyakini kemampuan diri. Okey, seterusnya apa ni? Lifelong learning. Lifelong learning maknanya pembelajaran sepanjang hayat. Apa dia lifelong learning? Okey, Ustazah dengar macam ada orang datang. Sekejap ya, kita buka pintu. Siapa tu? Ivo O. Welcome Ivo O. Kita sekarang berada di konsep berdikari, iaitu konsep yang keempat, azam untuk meningkatkan potensi diri, keluarga, masyarakat dan negara.
Macam mana kita nak tingkatkan potensi diri kita? Mestilah melalui pembelajaran. Belajar dari kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, masa tua pun. Learning never ends. Learning never ends. Pembelajaran tidak akan berhenti. Belajar terus. Ustazah pun masih belajar. Ustazah nak buat benda-benda ni, Ustazah belajar tau. Ustazah belajar dekat YouTube, Ustazah belajar dalam internet, Ustazah belajar. Ya? Dan Alhamdulillah Ustazah juga belajar dengan anak-anak murid Ustazah. Banyak perkara yang Ustazah belajar dengan anda. Okey, seterusnya. Konsep yang seterusnya. Okey, konsep ni, kita tengok. Wah, cantik kan? Rumah idaman dan ada kereta idaman. Berusaha gigih untuk menyara hidup. Ini konsep berdikari. Ni Ustazah yakin ramai antara kita ni, ada ramai ni businessman ni dekat sekolah kita. Kita ada pian yang berniaga, ramai tu yang berniaga burger, yang berniaga kaya bol, berniaga teh wangi, macam-macam teh kan. Kita mesti berusaha gigih untuk menyara kehidupan. Apa kata Rasulullah dalam satu hadis? 4 tanda kebahagiaan ialah isteri yang solehah. Belum ada isteri lagi ya. Isteri yang solehah, tempat tinggal yang luas, jiran yang baik dan kenderaan yang elok. 4 ni semua berkaitan dengan kehidupan. Inilah yang akan membahagiakan seseorang. Isteri yang baik, tempat tinggal yang luas, tempat tinggal yang selesa, jiran yang awesome, yang baik dan juga kenderaan yang elok. Ya? Jangan ingat Islam tidak mementingkan perkara-perkara ni. Rasulullah sebut dalam hadis. Jadi maknanya macam mana kita nak dapatkan semua benda-benda ni kalau tidak kita menyara kehidupan. Kalau tidak kita bekerja, kalau tidak kita berdikari. Betul tak? Okey. Ya. Okey, Alhamdulillah. So ingat lagi konsep berdikari yang pertama. Menggunakan potensi diri ke arah perkara bermanfaat. Kedua, membebaskan diri dari bergantung kepada orang lain. Ketiga, yakin dengan kemampuan diri. Keempat, berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan potensi diri. Dan kelima, berusaha gigih untuk menyara kehidupan. Ingat tahu semua ni. Sebab nanti ada soalan dalam Google Form. Okay. So, tajuk yang seterusnya kita nak tengok kelebihan dari aspek A, agama, E, ekonomi, P, pendidikan dan M, masyarakat. So, apa kelebihan, apa kebaikan, apa kelebihan dan kebaikan berdikari ni? Sebenarnya kita boleh bagi jawapan kita sendiri. Apa kelebihan berdikari dari aspek agama? Siapa nak cuba jawab, boleh jawab dalam message, dalam message. Sila jawab dalam mesej. Kelebihan beragama, kelebihan berdikari, kalaulah semua umat Islam ni berdikari, tak ada yang malas, tak ada yang minta sedekah saja, mestilah agama Islam akan dipandang tinggi kan? Itulah kelebihan berdikari dari sudut agama. Minta maaf, Ustazah rasa gatal tekak pula. Ada tak air dekat sini? Okey. Dari segi ekonomi, wah pesannya betul air. Okey. Okey ya. Cuba tengok, cuba anda bagi jawapan dulu. Sebentar Ustazah minum sekejap, minta izin, minta maaf. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, Ustazah rasa macam ada orang datang sekejap siapa tu? Okay, selamat datang, Alhamdulillah. Nothing to be late. Tak ada apa yang lewat siapa-siapa yang datang Alhamdulillah kita ada 51 orang bersama kita. Dan kita sekarang dalam segmen kelebihan berdikari dari aspek agama, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan juga aspek masyarakat. Aspek agama tadi, agama akan dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Okey, dari aspek ekonomi macam mana? Kalau semuanya berdikari, negara kita tak ada penganggur. Sebab pengangguran adalah salah satu bebanan kepada masyarakat. Ni boleh jawab dalam tajuk BM kan. Jadi dari aspek ekonomi, dia dapat memajukan ekonomi negara. Dapat juga memajukan ekonomi kita
dan kita mendapat sumber pendapatan yang halal. Janganlah menipu scammer sekarang. Apa tu, Makau scammer yang kena tangkap tu kan. Alhamdulillah. Apa kata pepatah? Sebijak-bijak, sepandai-pandai tupai, akhirnya jatuh ke tanah juga ya. Pastikan bila kita berdikari, bila kita bekerja menyara hidup, kita akan cari sumber yang halal. P ialah pendidikan. Macam mana ya berdikari ni ada kebaikannya, ada kelebihannya dari aspek pendidikan? Ya, dia dapat melahirkan modal insan yang berkemahiran. Sebab bila semua kita berdikari, kita akan cari skill. Kita akan cari kemahiran. Apa kemahiran? Murid-murid, carilah kemahiran. Cari potensi diri anda. Saya pandai apa? Saya pandai melukis, saya pandai menyanyi, saya pandai mengarang, saya pandai berlakon, saya pandai buat apa-apa, saya pandai masak, saya pandai gubah bunga. Kemahiran-kemahiran ini akan melahirkan modal insan yang berkualiti. Akan melahirkan modal insan yang berkemahiran, akan melahirkan modal insan yang berkualiti yang akan memajukan negara dia. Betul ke betul? Okey. Dari aspek masyarakat pula, memperkasakan masyarakat agar berdaya saing. Kita tak naklah orang pandang rendah pada masyarakat Melayu, orang Melayu malas. Kita tak nak M to M. M tu Melayu malas. Jangan ya. M tu Melayu yang maju, ya. Melayu yang maju. Apa lagi M? Majulah kan. Cari lagi M yang bagus-bagus. Tak nak M yang malas, mundur ya. Kita tak nak orang pandang rendah pada kita. Jadi apa kemahiran yang kita ada? Ustazah, saya ada kemahiran naik motor. Okey, pergi pergi belajar, dapatkan skill, dapatkan lesen, bertanding hingga ke peringkat antarabangsa menjadi pelumba motor. Kan? Ustazah, saya kemahiran saya dapat imbangkan kawan buat wheelie, naik macam tu. Wah, ada orang yang datang Okey, silakan siapa yang datang tu, welcome. Okey, kita dah bincang kelebihan berdikari. Okey, untuk seimbas lalu pada yang baru datang, don't worry, bahan ini Ustazah akan kongsikan. Baik, Dolip. Okey, jangan marah. Kita doakan semua kawan-kawan okey je yang baru sampai tu. Okey, hari ni kita belajar tajuk berdikari. Rasul-rasul pun bekerja. Ini hadisnya. Ini ialah maksudnya huzmatun. Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api sebab nak jual, itu adalah lebih baik khairun, lebih baik min an yas'al, dari meminta-minta sedekah. Kemudian kita dah tahu apa maksudnya, dan ini ada satu wording yang sangat-sangat cantik untuk kita pegang. Dan kemudian kita belajar konsep berdikari yang pertama, iaitu menggunakan potensi ataupun apa skill yang kita ada, apa kehebatan dan kekuatan yang kita ada untuk manfaat. Okey, ada orang ketuk pintu. Syahizatul Akmal, welcome. Okay, welcome Alif Johari. Okay. Kemudian konsep seterusnya, kita kena bebaskan diri kita daripada bergantung kepada orang lain. Dan konsep seterusnya, kita kena yakin dengan kemampuan diri kita. Cantik tak gambar ni? Cantik kan? Satu lagi, kita mesti azam untuk meningkatkan potensi diri. Dan kita mesti berusaha untuk menyara kehidupan. Okey, ni semua ni konsep berdikari ada 1, 2, 3, 4, 5. Semua akan Ustazah tanya dalam Google Form. Ni contoh Google Form. Google Form ni tak siap lagi ni. Alamak, ni Google Form. Google Form ni Ustazah akan bagi linknya kepada cikgu-cikgu anda. Anda cuba jawab. Kalau anda jawab lebih daripada 80%, anda dapat sijil. Okey. Dan ini ialah YouTube Ustazah. Nampak tu, kelas bersama Ustazah Salina, kemudahan berdikari yang Ustazah kongsikan. Tapi bahan dalam YouTube ni bahan lama tau. Bahan lama. Okey, bahan lama. Dan nanti Ustazah akan beri bahan yang baru, iaitu yang ini. Okey, so apa pengajaran yang kita dapat? Kita hendaklah memandang mulia pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Jangan hina pekerjaan orang. Itu adalah berdikari. Mereka mengamalkan sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah yang suruh kita berdikari.
Okey, yang kedua, kita hendaklah, ingat ni kalau pengajaran masih dalam bentuk macam ni tau. Kita hendaklah menjauhi perbuatan meminta-minta demi menjaga maruah diri. Kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapat pendapatan yang baik. Kita hendaklah membantu orang yang susah agar hidup diberkati. Ini animasi dia. Okey. Ustazah buat sendiri ni dan ada cikgu pun dah ramai yang belajar animasi ini. Baiklah, sebagai penutupnya, sebagai penutupnya jom kita baca doa ini. Doa ni, doa ni diajar oleh Rasulullah. Cantiknya kat doanya. Doa memohon keluasan rezeki. Semua orang nak rezeki kan? Semua orang nak rezeki yang cukup. Minta dengan Allah, ya Allah beri aku rezeki yang cukup. Kadang-kadang banyak tapi tak cukup. Beza tau. Beza antara rezeki banyak dan rezeki cukup. Alhamdulillah Ustazah boleh nampak semua orang di situ. Tahniah. Doanya Allahumma, hari ni jom kita baca doa sama-sama ikut Ustazah baca doa. Anda baca di tempat anda walaupun tak guna suara pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, engkau cukupkanlah untukku ya Allah rezeki yang halal tanpa yang haram dan tidak bergantung kepada rezeki daripada sesiapa pun selainmu. Kalau kita tak boleh nak baca doa dalam bahasa Arab, ialah kita bukan Arab lah. Kita boleh baca dalam bahasa Melayu. Okey. Ya Allah, kurniakan aku, cukupkan aku rezeki yang halal dan jauhkan aku dari rezeki yang haram dan jauhkan aku daripada bergantung rezeki selain daripada-Mu ya Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah, bukan bos ya. Anda kerja dekat kedai kan? Anda kerja dekat kedai, bos bagi duit. Bos ke yang bagi rezeki? Tak. Bos tu hanya perantara je. Allah yang bagi kita rezeki. Itu sebabnya bila time solat, berhenti dulu, solat sekejap. Alah Ustazah, tak ada tempat lah nak solat. Macam mana nak solat? Solat je dekat tepi kedai tu. Dalam norma baharu PKPB ni, pergi mana-mana bawa bawa sejadah. Ya. Okey, alhamdulillah murid-murid yang dirahmati Allah. Bersama kita ada 54 orang bersama kita. Terima kasih semua. Tak dapat Ustazah nak sebut nama-namanya dan sebelum kelas kita berakhir, Ustazah minta anda tuliskan nama sini ya. Nama-nama, tulis di sini nama dan juga ya Ustazah Biba ajar saya. Ya betul. Okey, ya ke faham? Okey, tanda tangan, alhamdulillah. Okey, tuliskan nama dan juga tingkatan supaya Ustazah tahu anda hadir. Ya betul. Amirul Arif, macam tu, 4 sains, betul. Okey. So alhamdulillah murid-murid yang dirahmati Allah. Salam dengan mak ayah yang bersama-sama dengan anda. Dan sila, kita akan buat kelas ni lagi sebab Ustazah rasa 51 tu okey juga. Lepas ni akan ramai lagi lah kan. Dan anda perhatikan jadual anda. Okey. Perhatikan jadual anda. Jadual tingkatan 4 tu, tengok masa bila pendidikan Islam insya-Allah kita akan buat Google Meet ni lagi. Tak lama pun, dalam seminggu ada 2 kali je. Ya, dalam seminggu ada 2 kali je. Kalau ditakdirkan Google Meet ni pukul 9 pagi, adakah anda bersedia semuanya? Nak dengar? Sedia. Okey. Semangat. Tidak bersedia. Tidak bersedia. Okey, kita orang bersedia je lah. Baik, Jo. Macam mana ni? Zani. Okey. Ustazah nak pergi melancong sekejap. Okey. Ustazah nak pergi di luar negara sekejap. Baik, Jo. Ustazah tak duduk untuk Malaysia ke? Ustazah tak duduk Malaysia. Okey, Ustazah Ustazah berada di London. I'm in London right now. And London is getting snowy.
Okey, so apa yang anda belajar hari ini? Anda kena kongsi. Siapa dah panggil-panggil? Media. Okey, sebentar ya. Sila tunjukkan wajah anda. Ustazah akan stop presenting. Ustazah nak ambil gambar semua orang. Okey, semua senyum. Wah, senyum. 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 Amira mandi. Sebentar. Ke? Amira mandi. Kejap. Okey, tunjuk gambar. Senyum. Okey. Sekali lagi. Tapi Ustazah minta maaf lah kalau ada muka yang tak masuk. Buat aja. Nampak lubang hidung aja tu. Tunjuk muka. Ganas lah. Alamak, Amin Syukri kenapa tak tunjuk gambar? Aki Mahadi, Farah Hairul. Okey, saya Orang belum mandi dah. Belum mandi tak apa, bukan orang tahu pun. Kita tak mandi. Belum mandi. Adam Haidar. Hello, mana? Okey. Mana? Siapa suara bass tu? Ada busuknya belum mandi. Okey, alhamdulillah. Jangan lupa Ada je bising. rujuk grup dalam WhatsApp masing-masing. Okey. Salah silap Ustazah minta maaf. Kita ada masa lebih kurang 15 minit lagi untuk anda rujuk. Ustazah tak sejuk ke? Oh, sejuk. Memang sejuk kat sini. Menggigil dah ni. Okey. Rujuk grup masing-masing. Nampak tu? Berasap. Berasap. Jom kita baca doa sebelum kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Koneko baru masuk. Minta maaf Koneko. Koneko baru masuk. Tak apa, nanti saya akan kongsikan video. Tahu masuk ni. Tak apalah. Yang penting masuk. Betul. Yang penting masuk. Okey, ada apa-apa soalan? Tak apa, janji kaya. Tiba. Janji kaya. Farhan ke tu suara dia. Koniko Chan, sorry. Nanti kita kongsikan videonya ya. Okey, Ustazah akan tutup record ini. Ambil karipap dulu. Oh, ya ke? Mana Okey. karipap aku Stop tadi? recording. Karipap tadi mana Kau dah makan ni? Bella baru masuk. Baik Alip Jo,